Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-38, insya-Allah muka surat 38 daripada Mashaf kita, dan kita hari ini ataupun secara surahnya adalah kita berada di ayat 234 sehingga ayat 237 daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan ataupun kesesuaian, insya-Allah untuk membuka mushaf supaya kita dapat meneliti sama-sama apakah ayat-ayat ataupun apakah perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita ini sentiasa terpandu dengan Al-Quran, dan moga-moga kita tidak akan sekali-kali meninggalkan Al-Quran ini, menjadikan Quran ini sebagai mahjura, sebagai yang ditinggalkan, iaitu dengan cara kita hanya membaca tetapi kita tidak mengetahui apakah kandungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mahu bahawa Allah Taala telah memberikan kepada kita banyak ayat-ayatnya, ayat Quran, kita hanya sekadar melihatnya, menjaganya, tetapi kita tidak memahami apakah erti-erti yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita orang-orang yang telah cuba untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menyambuti apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kamu. Allah Ta'ala panggil kamu, Allah Ta'ala seru kamu, maka sambutlah seruan tersebut, kerana ia adalah satu benda yang menghidupkan hati kita. Jadi insya-Allah bersama-sama hari ini muka surat 38 kita dapat membukanya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 234 daripada surah Al-Baqarah. Jadi ayat dalam muka surat ini adalah masih lagi menceritakan tentang panduan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekeluargaan, dalam hubungan di antara suami dan isteri apabila berlaku perceraian, apabila berlaku penyusuan, apabila berlaku. Jadi semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan, iaitu hubungan suami isteri, seorang lelaki, seorang perempuan, yang mana ia adalah sangat penting kerana kita melihat sekarang ini bahawa tidak ada, jarang orang yang tidak kahwin. Kerana apa? Kerana lelaki memerlukan kepada perempuan, perempuan memerlukan kepada lelaki dan sebagainya untuk akhirnya lahirkanlah zuriat-zuriat. Tetapi hubungan di antara suami dan isteri ini perlu dijaga dengan baik. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan guide-nya kepada kita semua supaya kita ini terpandu. Jadi dalam ayat yang akan kita bacakan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat 234 Allah Taala menyebutkan tentang iaitu masalah orang-orang lelaki yang meninggal. Maknanya dia meninggal dan kemudian ada isteri-isterinya. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini wallazina yutawaffawna minkum. Sesiapa saja di kalangan kamu ini yang telah meninggal, maknanya lelaki meninggal, kemudian wayazaruna azwajan, maka dan lepas tu dia ada isteri-isterinya. Jadi dalam kes ini bagaimanakah sikap kita, bagaimanakah stand kita, kerana kita sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, dia lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa perasaan kita, bagaimana jiwa kita, jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Manusia mungkin tahu secara zahirnya, iaitu kita katakan bahawa manusia tahu secara biologikalnya, bagaimana fizikalnya, bagaimana yang kita panggil sebagai ilmu kedoktoran, ilmu perubatan. Tetapi dari segi dalaman, jadi perasaannya lebih banyak lagi perkara-perkara yang manusia tidak tahu, walaupun manusia ini belajar psikologi dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dari segi kedua-duanya sekali, iaitu dari segi luarannya, dari segi dalamannya. Allah Taala guide kita Jadi sepatutnya kalau kita ni tak menerima guide Allah Subhanahu wa taala, maka adalah satu kesilapan yang besar bagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sini, kalau seorang lelaki telah meninggal, kemudian dia meninggalkan perempuan, apa patutnya perempuan tersebut lakukan? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di sini yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, iaitu dia mesti menunggu
Perempuan itu mesti yatarabbasna, iaitu menunggu bi anfusihinna, iaitu menunggu dengan iddah yang kita panggilnya, iaitu apa? Ini adalah khusus untuk orang-orang yang kematian suami dan dia tidak hamil. Kalau dia kematian suami dan kemudian dia hamil, maka iddahnya adalah dengan melahirkan anak tu. Sebagaimana Allah SWT sebut di dalam surah At-Talaq. Jadi surah At-Talaq ni lebih akhir lagi menurut ulama kata daripada surah. Jadi surah At-Talaq tu dia mengkhususkan, iaitu perempuan-perempuan yang mana suaminya mati dan kemudian dia ni hamil. Jadi dan iddahnya ialah bukannya 4 bulan 10 hari. Tapi iddahnya hanyalah apabila dia melahirkan anak tersebut. Jadi apabila dia telah melahirkan anak, maka automatically maka iddahnya habis. Jadi tetapi ini bagi perempuan-perempuan yang tidak hamil. Yang tidak hamil. Jadi kalau tidak hamil, yang hamil tadi tu, kalaulah walaupun sebentar, maknanya suami dia meninggal, tiba-tiba sebentar selepas daripada terus dia melahirkan anak, maka pada ketika itu maka iddahnya habis selepas daripada dia melahirkan anak tu, walaupun 1 minit. Walaupun disebutkan oleh ulama-ulama, walaupun suaminya masih lagi belum ditanam lagi, tetapi isterinya telah melahirkan anak, maka automatically maka iddahnya akan tamat apabila dia melahirkan anak. Tetapi jika sekiranya dia tidak melahirkan anak, dia tidak mengandung, dalam keadaan biasa iaitu tidak mengandung, maka perempuan tersebut mestilah menunggu sehingga iddahnya habis, iaitu 4 bulan 10 malam 10 malam dengan hari-harinya, wa asyra. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas itu, fa iza balagna ajalahunna. Dan apabila dah sampai tempohnya, iaitu sampai tempohnya apa? Iaitu apabila dah tamat iddahnya. Fa iza balagna, tamat iddahnya, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka pada ketika itu fala junah, maka tidak mengapalah perempuan tersebut fima fa'alna fi anfusihim. Fima fa'alna fi anfusihim artinya ialah dari segi maknanya ialah apa yang dibuat untuk dirinya. Apa yang dibuat untuk dirinya? Maksudnya ialah iaitu dia bolehlah kembali semula sebagaimana dia tidak kematian suami, iaitu dia bolehlah berhias sekadar-kadarnya, tapi mestilah syarat itu bil ma'ruf, iaitu dengan tidak perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Jadi maknanya dia bolehlah menjadi perempuan biasa, boleh melakukan perbuatan-perbuatan biasa dan sebagainya kan, yang tidaklah yang diharamkan semasa iddah itu. Yang semasa iddah ni tak boleh keluar rumah kecuali sangat-sangat perlu, tidak boleh memakai bauan, tidak boleh bersolek, tidak boleh, semua-semua itu tak boleh. Tetapi apabila setelah tamat iddahnya, maka perempuan tersebut, isteri tersebut, balu tersebut, maka dia bolehlah kembali semula sebagaimana apa yang dibuat, yang diharuskan kepada perempuan-perempuan Islam yang lain. Jadi seterusnya sini Allah Subhanahu Taala kata, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala Maha tahu apa yang kamu lakukan. Allah Taala khabir. Jadi sebab apa? Sebab mana tahu kan, kadang-kadang perempuan tu dia buat lebih ke, ataupun dia mungkin dia ni ada dah keinginan nak kahwin dan sebagainya, maka dia membuatlah perkara-perkara yang tak betul. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala bima ta'maluna khabir. Allah Taala tahu apa yang kamu buat. Allah Taala semua tahu dengan detail. Khabir, sangat-sangat tahu kan. Termasuk apa yang ada dalam hati kamu juga. Niat kamu juga Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi itu adalah ayat 234, panduan kepada perempuan-perempuan yang telah kematian suaminya, maka dia hendaklah menunggu 4 bulan. Jadi kalau hamba bagaimana? Walaupun kita tak ada hamba lah sekarang ni kan, tetapi kalau hamba tempohnya adalah 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, iaitu bagi perempuan separuh daripada iddah perempuan-perempuan yang merdeka. Habis itu kemudian seterusnya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas tu, iaitu apa? Wala junaha alaikum, ayat 235 ayat 235, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Sekarang ni cerita pula semasa iddah. Semasa iddah. Jadi iddah ni ada banyak jenis. Yang pertama sekali iddah mati. Yang keduanya iddah yang dipanggil sebagai iddah raj'i. Tolak raj'i. Tolak raj'i itu iaitu iddah seorang perempuan yang ditolak oleh suaminya, tetapi masih lagi dalam tempoh di mana suami itu boleh kembali semula, boleh rojok lagi. Tempoh tu nama dia tempoh dia panggil iddah raj'i. Jadi dalam kes iddah raj'i ni iaitu perempuan yang ditolak, yang diceraikan oleh suami dia, tetapi masih dari dalam tempoh yang mana lelaki itu boleh rojok lagi. Pada ketika tu tak boleh. Tak boleh buat apa? Tak boleh, orang-orang lain tak boleh kacau. Kenapa? Kerana seolah-olahnya
dia tu masih lagi berada di tangan suami tu. Hanya tunggu tempoh saja. Jadi kalau lelaki tadi tu, suami tadi nak rojok balik kepada perempuan tu, dia boleh rojok. Jadi oleh kerana itulah maka kita panggil dia rajai. Iddah rajai ataupun talak rajai. Maka pada ketika itu dalam kes ini orang lain tak boleh kacau. Tak boleh nak bagi isyarat ke, tak boleh nak bagi hin ke, tak boleh, semua tak boleh. Yang kita cerita sekarang ni, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Khitbatin nisa ni artinya ialah iaitu meminang seorang perempuan yang masih dalam iddah. Boleh tak boleh? Kalau seorang perempuan tu dalam iddah mati ataupun dalam iddah bainunah, dipanggil bainunah kubra, iaitu perempuan yang telah diceraikan 3 tu, maknanya yang tak boleh kembali lagi. Jadi pada masa tu kes ini, kebanyakan ulama mengatakan bahawa apa? Iaitu boleh seseorang itu untuk memberi ta'rid, dipanggil. Jadi arradtum sini artinya ialah apa? Iaitu ta'rid. Jadi ta'rid ni lawan kepada tasrih. Tasrih ni makna terus terang. Iaitu seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan secara terus terang bahawa dia nak kahwin dengan perempuan tu. Jadi dia kata, aku nak kahwin dengan kau. Tunggu iddah habis, aku nak kahwin dengan kau. Itu terus terang. Itu terus terang. Yang bolehnya di sini ialah arradtum. Arradtum ialah memberi hin-hin. Sebagaimana contohlah dia kata, kau cantik lah, kau ni solehah lah. Ataupun dia kata, oh aku sedang mencari seseorang. Dia tak sebutkan dia nak kepada perempuan tu. Tapi dia memberi hin-hin. Jadi hin-hin itu nama dia ialah arradtum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, kamu boleh tidak mengapa alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Kamu boleh untuk meminang seorang perempuan yang dalam masa iddah itu dengan cara arradtum, dengan cara ta'rid, dengan cara sindiran, dan setengah bahasa kata, ataupun secara hin-hin saja. Au aknantum fi anfusikum, Allah Taala kata, ataupun aknantum ni maknanya kamu sembunyikan. Kamu nak kahwin dengan perempuan tu tapi kamu simpan dalam hati, so tak jadi masalah maknanya. Kamu simpan sajalah, kamu jangan cerita kat dia. Aku nak kat dia ni, aku nak kat dia. Contohlah kata kan. Jadi itu nama dia aknantum fi anfusikum. Jadi kalau kamu sembunyikan macam tu, kan, tak mengapa, tak jadi masalah. Kamu memberi hin-hin pun tak jadi masalah kepada perempuan yang tadi tu. Alimallahu annakum satazkurunahunna. Allah Taala kata, Allah Taala tahu kamu nanti akan menyebutkannya. Satazkurunahunna, kamu akan menyebut kepada perempuan tu. Allah Taala tahu. Walakin la tuwa'iduhunna sirran. Apa maksud sirran di sini? Sirran bukan rahsia. Sirran sini maksudnya an-nikah. Maksudnya an-nikah iaitu apa? Tetapi Allah Taala kata la tuwa'iduhunna sirran. Jangan kamu buat perjanjian dengan perempuan tu untuk bernikah. Aku nak kepada kamu, aku nak kepada kamu. Tu contoh, itu direct lah tu. Jadi direct macam tu Allah Taala kata tak benarkan. Allah tak benarkan. Jadi Allah benarkan ialah apa? Melalui ta'rid sahaja, iaitu melalui sindiran saja, melalui hin-hin saja, tetapi tidak boleh la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Sekali lagi Allah Taala tekankan. Allah tekankan sekali lagi, iaitu apa? Iaitu illa, melainkan yang bolehnya ialah an taqulu qawlan ma'rufa, iaitu kamu menyebutkan secara ta'rid sahaja, secara sindiran sahaja, secara hin sahaja, itu saja yang boleh. Itu maknanya Allah tak tekankan lagi. Takut salah faham, takut tak faham. Sebenarnya yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kamu simpan dalam hati, boleh. Kamu nak kahwin dengan dia tu, boleh. Tapi simpan dalam hati. Kamu sebut secara tak sabar-sabar lah, tapi kamu sebut secara hin-hin. Kamu nak tempah lah, konon-konon kan, nak tempah. Takut mana tahu kan perempuan tu nanti. Jadi kamu tempah macam tu, jadi boleh. Tapi secara sindiran saja, secara hin-hin saja. Secara direct, tak boleh. La tuwa'iduhunna sirran, kamu terus terang cerita kamu nak kahwin dengan dia, tak boleh. Wala ta'zimu 'uqnatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan kamu tak boleh pula terus-terus, makna terus terang untuk melakukan nikah dengan perempuan itu hatta yablughal kitabu, sehinggalah sampailah kitab. Kitab situ maksudnya ialah apa? Tempoh iddah ajalah, iaitu tempohnya. Maknanya kitab situ bukan Quran, jangan salah faham. Kitab situ adalah maksudnya adalah iddah itu selesai. Jadi maknanya kamu tidak boleh untuk melakukan akad nikah secara terus dengan perempuan itu sehinggalah betul-betul apa? Habis iddah perempuan tu. Jadi
Allah SWT teruskan jadi panjang, kita tengokkan bahawa start daripada atas sampai ke bawah ni. Maknanya perkara ni adalah penting, perkara ni adalah bahaya, perkara ni adalah ulama-ulama mengatakan bahawa jika sekiranya dilakukan semasa iddah, maka perkahwinan tu adalah tak sah. Perkahwinan yang dilakukan, akad perkahwinan dilakukan semasa iddah perempuan kan, maka tak sah kahwin tu. Dan kalau berlaku juga hubungan, maka hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan zina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, maka ingat baik-baik kamu hatta yablughal kitabu ajalah, sehinggalah sampai tempoh iddah tu selesai barulah boleh kamu melakukan akad nikah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Allah Taala kata, Allah Taala tahu kan. Kalau kamu ni kan berazam ke, kamu nak apa ke kan, kamu buat apa-apa ke, ataupun kamu tipu. Kemungkinan ada juga kan perempuan-perempuan kerana tak sabar nak kahwin juga seseorang tu, maka dia pun menipu. Dah tak habis lagi, dia pun kata dah habis dah. Maka pada ketika itu sangat-sangat bahaya. Maka Allah Ta'ala kata fahzaruh, jaga-jaga. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kamu. Allah Ta'ala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi Allah Ta'ala kata fahzaruh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Tapi Allah Ta'ala kata ketahuilah sesungguhnya Allah itu ghafur dan juga halim. Allah itu sangat-sangat mengampun dan juga sangat-sangat halim. Halim ni maksudnya adalah, iaitu dalam ulama-ulama sebut, kalau Allah Ta'ala bila disebutkan dia itu bersifat halim, halim artinya lah itu dia mentakhirkan iqabah, uqubah kepada kamu. Iaitu dia akan melambatkan. Dia tak terus jatuhkan hukuman kepada kamu, dia tak akan jatuhkan. Allah itu halim kan. Dia tangguh dan dia itu mengampunkan. Kemungkinan kamu ni buat salah yang terdahulu ke sebelum daripada ni, Allah Ta'ala ghafur, jangan takut kan. Allah Ta'ala sangat mengampun dan hanya kamu ni minta maaf saja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin ada kesalahan-kesalahan kita sebelum daripada ni. Kesalahan apa saja, tak kira perkahwinan ke, tak perkahwinan ke, apa-apa saja yang berkaitan, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala ini ghafur, dan Allah Taala kita tengokkan banyak benda-benda yang Allah Taala tak hukum kita lagi. Padahal sepatutnya kita ni memang patut dihukum dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Taala tangguh. Itu nama dia Allah Taala ni Halim. Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kata ni maha lemah lembut kalau ikut terjemahannya, tapi maksud dalam bahasa Arab ialah apa ni, iaitu takhirul uqubah alal abdi. Dia melambatkan, dia memberi tempoh kan. Dia tidak terus untuk menghukum seorang hamba itu. Itu nama dia Halim. Allah itu Halim. Kemudian seterusnya ayat 236. Allah Subhanahu Wa Taala berkata la junah. Sekali lagi kan tidak mengapa. La junah artinya tidak mengapa, tidak ada dosa. La junah alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Ini cerita pula masalah seorang lelaki yang mana dia kahwin. Dia kahwin dengan seorang perempuan. Tiba-tiba sebelum lagi dia sentuh artinya bukan saja sentuh-sentuh biasa, tapi maksudnya bersetubuh, artinya ialah bersama-sama dengan isterinya tu. Tiba-tiba dia nak cerai. Boleh tak boleh? Jadi jawapannya ialah boleh. Allah Taala sebut sini wala junaha alaikum an in tallaqtumun nisa. Kalau kamu ni nak tolak, nak ceraikan perempuan, isteri kamu, malam tamassuhun. Dan kamu ni tak sentuh lagi dia. Ataupun au sini maknanya au lam, ataupun kamu lam tafridu lahunna faridah. Kamu belum lagi menyebutkan tentang mas kahwin. Jadi ada orang kahwin tapi dia tak sebutkan lagi mas kahwin berapa. Tak sebut lagi nak bayar berapa kepada perempuan tu. Faridah situ artinya adalah mas kahwin. Tafridu tu artinya tafridu lahunna faridah. Dia belum lagi menyebutkan mas kahwin tu. Jadi ada dua kes ini. Yang pertama ialah boleh tak dia mentolakkan, menceraikan isteri sebelum dia sentuh? Boleh. Kemudian yang kedua, dia belum lagi menyebutkan, boleh. Jadi kalaulah perkara ni berlaku, iaitu apa? Dia menceraikan isteri dia. Dan dia belum lagi menyebutkan mas kahwinnya. Kalau dia menyebutkan mas kahwinnya, dah set mas kahwin, macam sebagaimana yang kita lakukan sekarang kan. Apa yang kita laksanakan dalam masyarakat kita, tu cerita lain. Tu cerita yang kedua, dalam ayat selepas daripada ni. Tapi dalam ayat sekarang ni, iaitu dalam kes seorang kahwin dengan seorang perempuan, dan dia belum bersama-sama lagi dengan isterinya, dan dia belum lagi menyebutkan, dia tak sebutkan berapakah mas kahwin yang dia nak bayar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, tak mengapa perkara tu, tak mengapa, tetapi Allah Ta'ala kata apa? Wa matti'uhunna, tapi hendaklah kamu memberi mut'ah. Nama di sini mut'ah ni ialah sagu hati. Mut'ah ni ialah sebagai hadiah kan? Sebagai
something lah yang hendaklah diberi kepada isteri itu, iaitu seorang lelaki mestilah memberi mut'ah kepada perempuan tersebut. Berapa banyak kan ulama-ulama tak sebut di sini kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini secara general, iaitu alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, iaitu apa, kalau orang kaya kadarnya, kalau orang miskin kadarnya. Muqtiri itu makna orang yang kurang harta dia, al musi'i itu orang yang luas harta dia. Maknanya kalau orang banyak harta, berapa banyak dia nak beri. Kalau orang muktir, orang yang miskin, berapa banyak dia nak beri. Qadaruhu, kadar-kadarnya. Jadi itu ulama-ulama ada banyaklah bincangkan bagaimanakah kadar yang dikatakan adalah kata tetap. Jadi itu perbincangan dalam bab fiqh kan, yang lebih detail. Jadi saya haraplah kepada kita semua kan, insya-Allah boleh pergi mendetailkan perkara ni dalam isu ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut hanya iaitu mudah, iaitu sekadar yang dia mampu, sekadar yang ikutlah terpulang yang dikatakan sebagai hadiah untuk perempuan tu. Jadi Allah Taala mata'an bil ma'ruf. Semua itu adalah menjadi mut'ah, sebagai satu benda keseronokan yang menggembirakan hatinya, bil ma'ruf. Dan itu adalah haqqan 'alal muhsinin. Allah Taala kata haqqan artinya ialah menjadi satu kewajipan kepada orang-orang yang baik. Kalau kita ni orang baik, maka kita laksanalah perkara ni. Kita berilah kepada perempuan tu jika sekiranya dah bercerai dengan perempuan tu tapi tak sentuh lagi dan tak sebutkan mas kahwin. Itu satu kes yang pertama. Kes yang pertama. Kemudian kita masuk pula kes yang kedua. Kes yang kedua iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, iaitu seorang perempuan yang mana seorang yang menceraikan isterinya. Menceraikan isterinya tetapi dia telah menyebutkan mas kahwin. Maknanya dah ada buat perjanjian dah. Dah ada mas kahwin dia buat berapa kan, dan kemudian dia mencerai. Jadi kita tengok ayat seterusnya, iaitu ayat 237 iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, iaitu kalaulah kamu tallaqtumuhunna, kamu mentolak seorang perempuan, kamu menceraikan seorang perempuan, min qabli, sebelum daripada, min qabli an tamassuhunna, kamu tak sentuh lagi dia, kamu tak bersama-sama lagi dia, kamu belum bersetubuh dengan dia, dengan perempuan tu, dengan isteri kamu tu, waqad faradtum lahunna fariidah, tetapi ini kes yang kedua. Kes yang kedua apa? Iaitu kamu telah faradtum lahunna fariidah, tapi kamu telah menetapkan, telah menyebutkan mas kahwinnya. Tak kiralah kita kata 12,000 ke, kita kata 1,000 ke, ikutlah kan 100,000 ke kan. Maknanya dia telah menyebutkan mas kahwin tu kan. Waqad faradtum lahunna fariidah. Jadi tiba-tiba dia bercerai dalam keadaan maknanya dia tak sentuh lagi isterinya tu. Mas kahwin dah janji dah nak bayar 12,000, nak bayar 20,000, nak bayar 5,000. Jadi macam mana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, fanisfu ma faradtum, maka hendaklah kamu membayar separuh daripada apa yang dijanjikan dalam mas kahwin tu. Maknanya kalau 5,000 bayar 2,500. Kalau 10,000 bayar 5,000 sebab kamu bercerai tu. Yang tadi asalnya kes yang pertama iaitu dalam ayat 236, iaitu dia tidak menyebutkan. Sekarang ni dia menyebutkan. Jadi bila dah sebutkan, tiba-tiba kahwin, tiba-tiba bercerai dalam masa tak sentuh lagi. Tak sentuh lagi. Jadi dalam kes yang tak sentuh ni dia tak ada iddah dia tak ada iddah jadi lepas tu jadi Allah Taala kata apa? Fanisfu ma faradtum, hendaklah kamu membayar separuh daripada mas kahwin tersebut yang telah kamu sebutkan tu. Illa, melainkan, Allah Taala kata illa, melainkan apa? An ya'funa au ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah. Biyadihi uqdatun nikah. Allah Taala sebutkan sini iaitu apa? Melainkan. Ini ada kes pengecualian. Apa pengecualian dia? Iaitu jika sekiranya an ya'fun. Ya'fun ni siapa? Ya'fun ni iaitu isteri tu, perempuan tu. Perempuan tu kata tak apalah. Tak apa aku tak nak ambil. Kalau kita kata tadi 10,000. Jadi 10,000 sepatutnya lelaki tu kena bayar 5,000 kepada perempuan tu. Tapi tiba-tiba perempuan tu kata tak apalah, 5,000 aku tak ambil lah. Aku sedekah hadiahkan kepada kau balik. Tak perlu bayar. Jadi kalau perempuan tu kata macam tu, itu maksud dalam ya'fun. Jadi bila ya'fun, kalau perempuan tu maafkan, perempuan tu kata tak perlu, maka tak perlulah. Tak perlu apa? Tak perlu bayarlah lelaki tu yang 5,000 tadi tu. Ataupun satu lagi, dalam kes satu lagi, au ya'fuwa, ataupun ya'fuwa allazi biyadihi uqdatun nikah, iaitu orang yang berada di tangannya akad nikah tu. Siapakah yang dikatakan
orang yang mempunyai di tangannya akad nikah, iaitu lelaki tersebut. Lelaki tersebut iaitu, ini pendapat, ada perbezaan sedikit pendapat ulama di sini, siapakah yang dikatakan yang mempunyai uqdatun nikah tu. Ada yang kata wali perempuan tu. Wali perempuan tu maafkan. Tapi ada yang kata di sini pendapat yang kuat katakan bahawa maksud di sini adalah suami tu. Iaitu suami tu dalam jalan lain dia kata suami tu. Iaitu suami tu memaafkan. Memaafkan apa? Tak apa aku beri semua. Maknanya 10,000, dia beri 10,000. Yang tadi, kalau perempuan tu maafkan, iaitu perempuan tu kata, tak apalah aku tak nak lah 5,000 tu, tak perlu bayar. Yang ni pula, yang lelaki tu kata, tak apalah aku bayar semua. Jadi maknanya, aku tolak ni, aku tolak macam ni kan. Jadi maknanya, dua-dua tu boleh kan. Jadi maknanya sinilah, mengikutlah kesesuaian, mengikutlah kelegaan, mengikut keselesaan, mengikutlah bagaimana apa yang lelaki tu nak ke perempuan tu nak, bincang elok-elok mana. Kalau yang tu maafkan, Alhamdulillah. Kalau ni maafkan, Alhamdulillah. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala tengokkan selepas daripada dia menyebutkan hukuman ni, iaitu boleh kalau nak maafkan, boleh nak maafkan tu. Jadi apa yang disebut? Wala tansau. Allah Subhanahu Wa Taala kata, minta maaf, wa anta'fu aqrabulit taqwa. Allah Taala kata, kalau kamu memaafkan, iaitu memaafkan apa? Iaitu nak berilah, tak apalah berikan hadiah kan, beri sedekah kan, berilah kepada kamu kan 5,000, 10,000 tu tak apa. Yang tu Allah Taala kata aqrabulit taqwa, itulah lebih dekat kepada takwa. Jadi tengokkan Allah Ta'ala telah menyambungkan, menyebutkan bahawa apa kan, apabila seseorang itu memaafkan, seseorang itu nak bersedekah, seseorang itu nak memberikan, walaupun perkara ikutnya itu hak dia kan, tapi dia nak berikan, maka itu adalah lebih baik. Samalah juga dengan kita katakan, kita kata apa, iaitu kita ni bersedekah kan. Kita bersedekah, kita beri kepada masjid, sebagai contoh ni kan. Kita pergi kepada tabung masjid, kita letakkan duit dalam masjid tu kan. Iaitu kita lepaskan hak kita, duit tadi hak kita, kemudian kita letakkan duit tu. Kita jadikan perkara ni hak orang ramai, hak kepada amal jariah, hak kepada masjid tu kan. Hak tabung masjid tu, orang nak gunakan untuk manfaat kepada siapa-siapa saja kan, yang untuk kebaikan. Maka itu adalah seolah-olahnya, itu adalah lebih dekat kepada takwa. Jadi Allah Ta'ala kata, wa anta'fu. Dalam kes ini, Allah Ta'ala kata, kamu memberi kemaafan, iaitu kamu memberi hadiah itu kan. Maka itu adalah aqrabulit taqwa, itu lebih dekat kepada takwa. Siapa yang nak kata ni, maka dia apa ni, sesiapa yang nak kepada ketakwaan, nak dekat kepada ketakwaan, maka dibuatlah apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata, wala tansawul fadla bainakum. Tengok kan, kita tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kata sini apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu melupai al-fadla bainakum. Melupai apa? Melupai kelebihan apa yang orang beri kepada kamu, sesama kamu. Orang buat baik kepada kita, jangan lupa. Jadi ayat ni adalah, walaupun ayat ni asalnya adalah khusus kita tengok kan, untuk kes dalam perkahwinan tu, kes dalam mahar tadi kan, mahar yang disebut, maka kamu memberi, kamu menolak, kamu nak beri sedekah dan sebagainya. Tapi ayat ni adalah lebih umum lagi, iaitu apa? Allah Ta'ala sebutkan perkara ni, iaitu apa? Jangan kamu lupa kebaikan-kebaikan yang orang lain buat untuk kamu. Memang banyak kan. Kita tengokkan bahawa kadang-kadang kan, walaupun kita ni tak mampu, kadang-kadang orang buat baik, kadang-kadang sedikit saja. Yang dia mampu buat baik itu saja dia mampu buat baik untuk kita. Tapi jangan lupakan, dia membuat kebaikan untuk kita, ingat sampai bila-bila kan. Jadi Allah Ta'ala kata, Jangan kamu lupa kurniaan orang beri kepada kamu, kebaikan al-fadlu bainakum, sesama kamu kan. Kamu perlukan kepada orang lain, maka oleh kerana itulah, maka ingatlah kurniaan, ingatlah apa-apa yang orang buat baik kepada kamu. Wala tansau, jangan lupa al-fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat mengetahui, dengan sangat-sangat melihat dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kita tengok kan, berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa jangan kamu lupa, Allah Taala tengok, Allah Taala tahu, Allah Taala tahu apa yang kamu buat, Allah Taala memerhati apa yang kamu buat kan. Jadi ingatlah, bila kita ingat selalu macam ni, kita akan rasa bahawa apa yang kita buat ni tak lepas daripada apa pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya tak boleh lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatlah, jangan buatlah kejahatan, ingatlah kebaikan manusia lain kepada kita, dan cubalah untuk memberikan kebaikan kepada manusia lain sekadar yang kemampuan kita, insya-Allah. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada pagi ini. Kalau ada soalan, insya-Allah nanti saya akan jawab insya-Allah di dalam komen, insya-Allah kan. Setakat itu saja untuk sesi kita pada kali ini. Muka surat 38. Jadi jangan lupa untuk share kepada semua kawan-kawan, semua sahabat-sahabat. Link ni hantar kepada semua orang, insya-Allah, supaya mereka dapat manfaat daripada sesi kita pada pagi ini. Muka surat 38.
Jumpa lagi di muka surat 39 dalam sesi yang akan datang. Insya-Allah, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.